ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, Jawatan Kuasa seluruh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan qudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersuai kita pada pagi subuh hak ini dan hari ini merupakan hari yang ke-27 Ramadan. Tinggal lagi 2 malam. Ya Allah, kalau tengok berjadual tu 2 malam lah nampak rayanya. Tak? Betul? Tengok anak bulan 9 bulan tak? Umur tu esok raya. 2 malam lagi lah. Malam snack, malam Selasa. Malam Rabu tu malam raya tu. Mana 2 malam lagi tuan-tuan. Itulah. Baik. Jadi tahniah yang terus dapat berpuasa dan juga terus istiqamah dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Utamanya imarah ke rumah Allah yang dikata solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Dan juga duduk pula dalam majlis ilmu. Walaupun di masjid ini hanya kuliah subuh saja. Tak apalah. Ya. Malam untuk tarawih, witir dan sebagainya. Ataupun qiyam menghidupkan malam. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan. Malah yang terbaik itu adalah istiqamah. Itu yang terbaik tuan-tuan. Jangan hanya orang kata bulan Ramadan saja kita memenuhi orang solat dan dikata solat berjemaah dan habis ilmu dan seumpamanya, tiba-tiba habis Ramadan habislah orang kata bercair balik pada asal suam masjidnya, tak ada lagi nak berjemaah, tak ada lagi dalam majlis ilmu. Apa tak? Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan itu untuk diberi kepada kita untuk terus istiqamah. Baik. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung lagi, kita bersiap beberapa hadis lagi kita bicarakan. Walaupun di hujung-hujung tak apa, mungkin kita boleh guna lagi untuk puasa-puasa akan datang. Baik puasa sunat dan sebagainya. Baik, jadi hadis yang pertama malam ni, pagi ini, iaitu puasa orang yang makan dan minum kerana lupa. Walaupun tinggal 2 hari ataupun 3 hari, tak apa, kita bicara lagi bagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW mengenai orang yang lupa ni kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shayba
falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa lupa bahawa dia sedang berpuasa, lalu dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa. Kerana sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi erti kata apa ni? Terlupa. Jangan buat lupa. Dah berbeza tu, buat lupa tak jadi. Ini memang terlupa sungguh. Termakan, orang kata ni, termakan, terminum dan sebagainya. Maka jelas hadis ini yang diberitahu oleh baginda Rasulullah, barang siapa lupa ia bahawa dia sedang puasa, lalu makanlah dia kerana lupa tadi, dan minumlah dia kerana lupa tadi, maka kata Nabi SAW, dia hendaklah menyempurnakan puasa. Terus je puasa itu dalam keadaan tak sedar lah. Lupa tadi. Ya, terus maksudnya makan lupa sungguh ni, minum lupa sungguh sehingga sedawa, kenyang. Lepas tu barulah Allah puasa. Gitu dah. Ini maksud lupa sungguh ni. Maka teruskan puasa. Ada pun kalau tengah-tengah makan ingat, ini lain. Tengah makan, tengah minum, ingat, maka hendaklah membuang makanan yang ada dalam mulut tu yang pertama. Terus meluahkan, buat keluar. Lepas tu komo-komo, okey, teruskan puasa. Kalau telah tu, dia kira rezeki lah. Ataupun tadi tu, sampai sepinggang habis. Minum air dah, kata dah secawang dah. Baru ingat, dah saudara baru ingat, maka itu adalah rezeki daripada Allah. Kerana Nabi sebut, kerana sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ingat tu, dalam keadaan lupa, bukan kerana buat lupa. Baik. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Qala la. Qala fahal nastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tu'imu sittina miskina? Qala la. Qala summa jalasa fa'utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun faqala tasaddaqa bihadha. Qala afqara minna fama bainana bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Wadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuh thumma qala dhhab fa'at'imhu ahlak. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Abu Hurairah, mari seorang laki-laki, mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata ia, siapa laki-laki ini? Berkata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ucapannya? Celakalah aku wahai Rasulullah. Dia sebut celaka aku ya Rasulullah. Lalu baginda bertanya, apa yang membuatkanmu celaka? Kamu sebut celaka ni apa? Benda hak membuat ni, benda hak kamu telah lakukan sehingga menyebut mencela dirimu sendiri ni. Tak. Dia menjawab, aku telah menggauli isteriku pada siang hari di bulan Ramadan. Ini hal orang yang telajak ni. Melakukan persetubuhan bersama dengan isterinya pada bulan Ramadan. Dan ni mungkin terjadi dalam masa sebulan, terjadi ataupun lepas-lepas. Mungkin malam yang baru tahu hadis ni,
menceritakan bagaimana keadaan kalau seseorang suami isteri ini, pasangan suami isteri ini telah telajak ataupun telah melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan. Adapun malam tak kisahlah. Malam tak ada, beres je. Tak pada buka tu hingga 10 waktu subuh. Boleh je lah. Nak melakukan jima' tadi. Ni masalahnya pada siang hari. Bila siang hari berlaku sedemikian, bagaimana tuan-tuan hukum dia dalam agama ini? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk membebaskan hamba? Pertama, Nabi tanya orang ni, lelaki ni, ada tak? Kalau mudah, bahasa faham mudahnya, mu ada hamba tak? Gitu. Maksudnya Nabi nak menjurus ke arah hukuman yang sepatut kamu dikenakan hukuman atas ketelanjuran kamu itu. Dan dikata, hendaklah membebaskan hamba. Lepas tu Nabi tanya, mu ada tak hamba? Untuk membebaskan hamba tu. Orang itu menjawab, tidak. Tak ada ya Rasulullah. Aku tidak mempunyai hamba. Sebab kita tahu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, awal-awal Islam itu, hamba ini dalam suasana, kata apa ni, mana nak ada hamba ni, ada di zaman Rasulullah dan juga sahabat dan di awal Islam dulu. Ada pun hari ni tak ada hamba. Ada pun dulu ada hamba. Jadi, pertama Nabi tanya tentang mu ada tak hamba. Kalau mu ada hamba, maksudnya membebaskan hamba. Itu sebagai apa? Sebagai tindakan ataupun hukuman yang telah kamu lakukan itu bersetubuh pada siang hari. Itu yang pertama. Lalu laki-laki ini kata tak ada. Tak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi. Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berat tuan-tuan ni. Orang yang terlanjur atau melakukan persetubuhan ataupun jima' pada siang hari dengan isteri dia ni, maka yang kedua Nabi tanya pula, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya. Lalu laki-laki ini menjawab, tidak. Tidak. Kata laki-laki ini, dah, aku tak sanggup. 2 bulan tuan-tuan, ada kita sebulan apa mepeh. Sebulan bulan Ramadan pun Allah duk tanda kalender bila nak habis ni, bila nak habis dah. Bayangkan 2 bulan. Berturut-turut pula tu. Tidak ada kata miss satu hari pun direct tu. Ini hukum ayat kedua. Ada pun laki-laki ini menjawab, tidak, mana tak sanggup dia. Lalu baginda bertanya lagi, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Yang ketiga hukuman dia, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini pun berat juga. 60 orang kena cari dan beri makanlah kepada mereka. Dia menjawab, laki-laki ini menjawab, tidak. Tidak juga, maknanya aku tak mampu nak beri makan kepada 60 orang miskin. Lalu Abu Hurairah berkata, kemudian Nabi SAW duduk. Nabi duduk. Pasal apa tiga-tiga ni tidak dapat dilaksanakan oleh laki-laki yang terlanjur tadi. Pertama, membebaskan hamba. Yang kedua, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan juga memberi makan 60 orang miskin. Tak mampu belaka ni. Nabi duduk, maksudnya, kalau kita nak mikir benda, nak beri kehukuman kepada ni, orang ni. Pasal hukuman yang telah ditetapkan Allah Ta'ala ni, pada asalnya 3 ni, tak dapat dilaksanakan. Baik, tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa sebako kurma. Sebako besar kurma. Bawa mari sebako besar ni diisi dengan kurma. Orang mari atok. Baginda berkata kepada laki-laki itu, sedekahkanlah kurma ini. Ambil bako kurma ni, pergi sedekah. Pergi sedekah. Pasal memang orang ni orang susah. Tidak mempunyai hamba. Dari segi kemampuan pun tak mampu untuk puasa 2 bulan. Kemudian nak beri makan orang miskin 60 orang pun tak mampu. Maknanya Nabi SAW faham bahawa laki-laki ini memang tak mampu. Jadi tiba-tiba pula ada orang mari atok pada Nabi SAW. Kurma, kurma yang banyak, disebut sebako besar. Lalu Nabi kata, ambil bako kurma ni, mugi
buat sedekah, beri sedekah. Ya. Laki-laki itu menjawab kepada orang yang lebih miskin daripada kami. Tak, maksudmu ya Rasulullah, beri sedekah ni kepada orang miskin. Maksudnya orang miskin lebih miskin daripada kami ni. Maknanya aku ni orang miskin dah. Dan diberi ini kepada orang miskin daripada aku ke? Ditanya pula kepada Nabi. Ataupun ya, di sekitar ini ataupun di kawasan ini nak cari orang yang lebih miskin daripada aku. Tidaklah ada orang yang fakir dari keluarga kami. Loh, jawab laki-laki ni, kalaulah maksudnya ya Rasulullah untuk akak aku ni pergi cari orang miskin di kawasan ini, ada pun nak beritahu kepadamu ya Rasulullah, tak ada lah orang yang paling miskin di kawasan ini akulah. Aku paling miskin sekali. Lah, lagi harta kepada orang miskin mana? Maksudnya dia seolah-olah nak beritahu bahawa dia lebih layak lah untuk menerima sedekah ini. Bukan orang kata nak beri korang. Baginda Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat gigi kacipnya dan berkata, pergilah dan beri makan keluargamu dengan kurma ini. Masya Allah. Ini yang dikatakan ruksa, keringanan, ataupun Islam ini tidak memberatkan kepada umatnya dalam erti kata nak menjalani hukuman dalam agama itu. Kalau tak mampu, sehingga tuan-tuan kita tengok dalam hadis ini dah makanan hak last sekali tu kurma tu. Dah kurma tu orang sedekah pada Nabi. Kepada laki-laki ini untuk sampaikan untuk sedekah. Tapi laki-laki ini orang yang miskin, orang yang susah. Sehingga akhirnya kata Nabi, tak apalah kalau gitu kak, ambillah kurma ni buat makan kepada ahli keluarga. Ya? Baik, jadi ini cerita orang miskin, orang susah. Orang fakir. Ada pun orang yang tak susah, orang yang tak miskin, tuan-tuan, maka hukuman di sekitar 3 hukuman atas tadi. Pertama, dengan membebaskan hamba, kita tak ada hamba lah hari ni. Hamba tak ada. Jadi jatuh kepada yang kedua itu, puasa 2 bulan berturut-turut. Tuan-tuan, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab itulah, kena jaga-jaga dalam orang kata kehidupan rumah tangga ni. Terutama bulan puasa. Kan? Jangan orang kata sampai telajak. Sebab itulah, dalam riwayat lain Nabi SAW menyebut, seabda-abda untuk orang, seseorang itu ijab qabul ataupun berkahwin ialah pada bulan Syawal. Ini waktu yang paling dia paling molek, paling comel bagi orang yang nak menikah. Pak kita tengok ada masyarakat hari ni tak nak puasa dah. Minggu lagi nak puasa bulan Ramadan. Ada jemputan kahwin lagi. Ada jemputan kahwin lagi tuan-tuan. Dah bayangkan dalam masa seminggu tu, orang muda. Orang muda dah, orang baru kahwin. Bimbang ditakuti kalau berlaku sedemikian, maka nahlah hukumannya begitu berat, iaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu dia. Jadi kena sabar-sabarlah. Kita sebagai orang tua ni, sebagai ibu bapa, berbincang dengan keluarga lelaki dan perempuan ini untuk melangsungkan barang perkahwinan ini yang sebaik-baiknya Syawal. Masa panjanglah Syawal tu, nak jumpa Ramadan lama lagi. Ataupun jauh kan, 2, 3, 4 bulan daripada Ramadan. Sebab takut tadi terjerumus ataupun tergelincir dalam melakukan jimat tadi ataupun persetubuhan. Dan ada pun kalau hak buat tak apa, dia boleh bertahan. Jadi hak lemah ni tak boleh tuan-tuan. Walaupun syaitan tak ada pada masa itu, nafsu itu kadang-kadang dia memerangkap seseorang sehingga terjatuh dalam perkara-perkara yang membuatkan ia telah melakukan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia hendaklah melaksanakan tuntutan dan arti kata denda ataupun kafarah ini dalam menyelesaikan masalah apa yang dia lakukan tadi. Jadi 2 lah, sama ada puasa 2 bulan berturut-turut ataupun nak
orang miskin. Ada pun hamba itu tidak ada di zaman kita. Jadi dua perkara itu. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala taraktu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala wati'tu imra'ati fi ramadanaha qala tasaddaqa qala ma 'indi syai'un fa amarahu an yajlisa faja'ah araqani fihima ta'amun fa amarahu Rasulullah SAW an yatasaddaqa bih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, aku terbakar. Mari kisah ni pula. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha sama juga. Berlaku satu hari, mari seorang laki-laki jumpa dengan Nabi. Lalu dia ucapkan perkataan apa? Terbakar aku ataupun aku terbakar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Apa menyebut terbakar ni? Dia menjawab, kerana aku telah menyetubuhi akan isteriku pada siang hari di bulan Ramadan. Baginda berkata, bersedekahlah. Bersedekahlah. Lelaki itu berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Lalu Rasulullah SAW menyuruh duduk dan kemudian memberikannya 2 bakusah makanan dan menyuruhnya untuk menyedekahkan. Ini masih lagi orang yang terlanjur tadi melakukan persetubuhan ataupun jima' pada siang hari bulan Ramadan, maka dalam hadis ini telah dijelaskan Nabi sallallahu sama juga kata para muhaddisin menyebut tentang orang ini adalah laki-laki ini orang yang susah, dan Nabi menyebut bersedekahlah sehingga akhirnya Nabi kata ambil berilah 2 bakusah ni kepada orang untuk makan ataupun sedekah kepada orang yang susah ataupun orang yang fakir ataupun miskin tadi. Baik. Seterusnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakukum li irbih. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pada saat berpuasa pernah mencium dan bercumbu dengan isterinya. Akan tetapi baginda lebih dapat menguasai diri daripada kamu. Ini lagi dalam suasana rumah tangga lah, suami isteri. Maka Nabi SAW kata Aisyah, pada bulan Ramadan Nabi ni pernah mencium ataupun bercumbu-cumbuan dengan isterinya. Namun begitu Nabi Aisyah beritahu, walaupun Nabi melakukan perkara ini, Nabi adalah orang yang kuat menguasai diri dia. Maksudnya kuat gagah ni maksudnya tidak kata terbabah tadi hingga terjerumus ataupun termasuk dalam kancah, maksudnya sehingga menyebabkan Nabi SAW melakukan jima' atau persetubuhan. Nabi dapat mengawal diri dia. Jadi pesanan ini kepada kita lah. Orang yang lemah jangan cuba nak kata apa ni bercium atau bercumbu-cumbuan bulan puasa dengan isteri kita. Pun begitu ada setengah ulama mengatakan perbuatan ini adalah makruh. Makruh sama ada cium ataupun peluk. Jadi bimbang tadi juga kalaulah berlaku, bimbang takut berlaku perkara yang tak diingin tadi sehingga terjerumus ataupun melakukan jima', elokkan perkara ini. Jadi benda-benda ni lah asalnya sikit-sikit ni hingga membawa kepada rangsangan yang lebih sehingga membawa kepada jima' tadi. Bila jima' tuan-tuan sesat tadilah hukuman yang begitu berat ataupun orang kata cukup besar lah dengan memberi makan 60 ataupun jadi kata puasa siang lama 2 bulan berturut-turut. Baik, seterusnya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fasama hatta balagha asfan thumma da'a bi ina'in fihi sarabun fasharibahu naharan liyarahu an-nas
ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. Ini cerita dalam bab pemusafiran pula. Ketika bulan puasa. Ketika puasa seorang itu bermusafir. Ya. Musafir dalam perjalanan lah. Mak ada balik kampung. Ni ya, ramai kita, sahabat kita ni dah mula rancang nak balik kampung ni. Ya. Mungkin hari ni, esok, lusa. Ataupun 9 hari bulan. Ataupun hari raya tu sendiri. Ataupun lepas raya pun. Kita suasana hari ni, masyarakat hari ni tak nak lari daripada musafir. Sebab ialah ramai di kalangan umat Islam, saudara kita ni berkahwin dengan orang jauh-jauh. Dah macam dulu dah. Kahwin sekapung je. Kahwin sekapung ataupun kampung sebelah. Jadi masalah. Hari ni dah melampaui daerah. Melampaui negeri. Jadi ya, dah nak larilah orang kata perjalanan ini ataupun disebut dalam pemusafiran. Dan kita kena tahulah bagaimana seseorang dalam keadaan musafir ni boleh tak buka puasa ya ketika dalam perjalanan. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir di bulan Ramadan hingga sampai di daerah Usfan. Di sana baginda meminta tempat air yang berisi minuman. Berhenti. Di Usfan ni Nabi pun minta bekas minuman yang berisi air. Lalu baginda meminumnya pada siang hari agar orang-orang melihat. Nabi minta air, bekas yang ada air. Lalu Nabi SAW minum air, kata Ibn Abbas. Dan dilihat oleh sahabat-sahabat yang mengikuti pemusafiran bersama Nabi SAW. Setelah itu baginda berbuka hingga masuki Mekah. Buka ni maksudnya makanlah. Daripada minum dah makan. Mana bukalah puasa tu. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW pernah berpuasa dan pernah berbuka puasa dalam bermusafir. Maka bagi yang ingin berpuasa, hendaklah berpuasa. Dan yang ingin berbuka, hendaklah berbuka. Kita ada dua pilihan, tuan-tuan. Dua pilihan kepada orang yang dalam perjalanan. Yang ini orang yang bermusafir. Dua pilihan. Sama ada nak puasa ataupun berbuka. Boleh belaka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berbuka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okay? Jadi ingat, apabila kita berbuka, kena ingatlah tu, kita telah meninggalkan puasa tu. Maknanya kita buka, tinggallah. Kalau sehari-sehari lah, 2 hari lah. Takat tadi musafir. Bukan kata sengaja selain tak. Maka ingat, puasa itu perlu diganti. Itu dia. Baik. Jadi cuma nak bagi tahu, itulah. Itulah keadaannya, ataupun inilah yang dikata termasuk dalam pada rukhsah pada umat Islam, orang yang musafir diharuskan dua pilihan tadi, sama ada harus dia buka puasa ataupun nak meneruskan akan puasanya. Kan? Ni contoh hari ni nak balik kampung. Perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh, kalau ikut ulama mengatakan maksudnya orang yang musafir ni dia lebih daripada 2 marhalah lah. Layaklah dia. Bagaimana orang yang musafir ni apabila lebih dua mahalah, maka dia boleh jamak qasar dan termasuklah dia boleh buka puasa. Jadi atas pilihan lah. Nak buka ataupun tidak. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, dalam menyentuh perjalanan ini, suasana 2-3 hari lagi nak raya ni, nak balik kampung, maka kita sentiasalah berwaspadalah kan. Berwaspada dalam perjalanan kita, terutamanya dalam meneruskan perjalanan atau mulakan perjalanan itu. Elok-eloknya semayang sunat perjalanan, memulakan perjalanan musafir itu.
dalam kitab ada menyebut, dalam hadis-hadis menyebut bagaimana Rasulullah SAW untuk pemusafiran ni dia bermula dengan solat sunat permulaan nak turun musafir tu. Jadi 3 tuan-tuan. Pertama, belum turun rumah, bayang sunat dah. Yang kedua, ketika perhentian. Hari ni dah mungkin dari Kuala Lumpur kan ada perhentian R&R tu. Ada pula solat tu, solat sunat dalam perjalanan disebut, mana tengah-tengah. Dalam istirahat kita tu ada lagi satu solat sunat di tengah-tengah disebut kan. Dan yang keduanya solat sunat pemusafiran juga apabila tibanya kita ke destinasi yang kita nak tuju itu. Ini yang Nabi ajar. Tapi jarang orang buat. Tapi inilah cara Nabi SAW dalam musafir. Tuan-tuan. Dan yang keduanya bagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan musafir itu Nabi mengajar malah menjadi sunnah kepada kita apabila kita mulakan musafir, jangan lupa baca doa lah. Subhanallazi sakhkhara lana tu, dibaca doa perjalanan ini ataupun naik kenderaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bacalah sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dalam Riyadhus Shalihin menyebut tentang kehebatan doa ini. Disebut dalam perjalanan boleh disuruh kita baca pagi-pagi dan juga petang. Pagi-pagi 3 kali, petang 3 kali. Dan boleh gunakan doa ini berbagai-bagai tempat, tuan-tuan. Dalam pemusafiran. Kita nak meninggalkan rumah kita, kita boleh baca doa ini. Subhanallazi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ketika kita nak kunci rumah tu, kunci rumah, kunci pagar, maka kita bacalah doa ni 3 kali. InsyaAllah Nabi kata bahawa siapa yang membaca 3 kali dalam urusan hal-hal yang berkaitan tadi, maka tidak ada apa-apa yang memberi mudarat kepada dia. Tidak ada mara bahaya untuk diri dia dah. Maksudnya tuan-tuan. Sebab tu ulama kata boleh guna pada pemusafiran untuk kita meninggalkan rumah beberapa hari, dan termasuklah kita boleh baca ketika mana kita parking kereta. Ini antara ilmu yang boleh tuan-tuan ambil. Ketika kunci rumah tu niatlah. Kan, baca niat surah urusan ini kepadamu ya Allah, dan insya-Allah tidak akan berlaku perkara-perkara tak ingin. Pencurian atau pecah masuk. Ini bimbang gaya-gaya ni tak tinggal rumah. Takut kan balik habis tak ada benda dah. Tidak akan berlaku kebakaran, tidak berlaku apa-apa kerosakan insya-Allah. Tapi ingat tu, di samping kita doa itu ada tawakal. Tawakal maksudnya kunci rumah tu. Jangan baca je baca je doa itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rumah tak kunci, pagar tak kunci, tak jadi. Kunci ikhtiar tu kena. Dan doa akhirnya dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan kriteria ataupun prosedur kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan urusan penyerahan diri, hal-hal urusan ini kepada Allah Ta'ala kena ada 3 tadi. Ikhtiar, usaha tadi, doa dan tawakal. Sama juga motosikal kenderaan tu. Walaupun disebut baca doa ini, tawakal sepenuhnya pada Allah, tapi tak kunci kereta. Motor tak kunci. Motor tu kunci pada motor. Kunci pada motor tu tak ambil pun. Aku baca doa ni. Doa ni mustajab, doa ni hebat dah. Tak apalah, letaklah kunci pada motor. InsyaAllah. Agak-agak balik karang, hilanglah motor jawab dia. Bagaimana yang berlaku zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat Nabi SAW cerita tentang tawakal kepada Allah Ta'ala, maka dia dengar. Namun gitu praktiknya tak betul. Apabila dia sampai di masjid, sahabat ni dia mempunyai seekor kata riwayat unta, ada riwayat kata kuda kan. Nabi cerita dah tentang tawakal, bagaimana nak selamat kenderaan kamu, buat gitu, buat ini, baca doa ini. Okey.
Dia pun bawa lah kenderaan dia. Ya, kenderaan zaman Nabi SAW tu ialah unta, kuda. Ya, binatang-binatang lah tuan-tuan. Bukan macam kita ni kereta motor. Dah. Jadi sahabat ni pergi masjid, naiklah kuda. Dia naik kuda sampai masjid pakai ikat lah. Patut kena ikat. Tapi laki-laki ini dah ikat. Dah dia ikat kuda dia. Cuma dia gunakan doa tadi, tawakal. Antara hadis sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca doa itu. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi dibaca juga. Tapi tak ikat. Bila tak ikat tuan-tuan sudah solat, turun-turun nak naik kuda, nak dapat di kuda dia, hilang dah. Pasal apa tak ikat? Dia pun ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, mu cerita apa doa ini aku dah baca. Apa hilang kok? Nabi kata dah mu ikat dah kuda mu. Dah mu ikat dah kuda mu. Allah dia kata aku tak ikat. Tak kena ikat dulu barulah tawakal kepada Allah. Ini konsep dia ataupun kaedah dia yang betul. Jangan kata tawakal kepada Allah Taala. Tapi tak ada usaha tadi. Sama juga dalam pemusafiran dan kenderaan tu. Ya, kenderaan. Segera baca doa, tapi kena cek kat kereta tu. Betul tak? Dah. Tayar kena cek. Jangan segera pada Allah baca doa cukup lekat tapi tayar kata botok. Licing. Betul tak? Tok elemen, perek tok cek makan kedok. Mana sebenarnya kena tengok dululah kenderaan kita itu dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik. Selamat, barulah kita tawakal dalam arti kata doa dan juga tawakal. Ini cara yang betul tuan-tuan. Sama dah hak lain-lainnya dalam perjalanan itu banyak kesabaran. Dan Nabi SAW mengajar lagi dalam pemusafiran berkenderaan. Nabi SAW dalam perjalanan setiap kali Nabi melalui jalan yang baik, jalan yang mendatar disebut, ataupun jalan yang curam, mana turun, Nabi akan menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Tetapi apabila Nabi SAW melalui jalan yang menajak, najak ni maksud tinggi. Bukit, naik, Nabi akan menyebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bertakbir. Inilah yang Nabi sebut. Jalan rata, jalan turun, subhanallah, 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 subhanallah. Bila naik menajak, Nabi akan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dalam perjalanan kita, tiga ini je lah kan. Tiga kategori inilah jalan kita. Sama ada rata, nurung ataupun menaik. Maka inilah yang ajar Nabi SAW. Dan suana pemanduan dalam pemusafiran, kita jangan lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ada rahmat, ada berkat dan insya-Allah selamat dalam perjalanan. Sampai ke destinasi. Sehingga hadis itu menyebut, barang siapa yang bertasbih, bertakbir dalam perjalanannya, sehingga Allah Ta'ala melipatkan bumi. Disebut dah tu, melipatkan bumi. Maksudnya bukan kata bumi tu je kecil lipat oleh Allah Ta'ala. Tak. Maksudnya perjalanan kita dipermudahkan, disenangkan, sehingga sepatutnya makan masa yang lama, jadi rasa cepat. Rasa sebentar. Ini kelebihan yang dikata melipatkan bumi itu, maksudnya perjalanan yang mudah. Perjalanan yang orang kata tidak ada masalah-masalah yang biasa kita lalui, yang kita selalu kena. Mungkin apa dia orang kata rosak kereta, paling-paling orang kata kecil dia bocor tayar, apa tahu lagi dengan jeng-greng. Dah nak balik suasana raya bayang tu tak. Lepas-lepas dah khabar. Allah, duduk jalan raya ni, kelompok balik Kelantan balik Terengganu. Sampai berbelah-belah jeng. Ini antara perjalanan yang memenatkan, perjalanan yang memayahkan. Bila tak tahu, tadilah dia kata bocor tayar, kata rosak. Insya-Allah dengan amalan-amalan ini Allah melipat bumi. Disebut hadis itu, maksudnya dipermudahkan, senang. Mana time kita lalu tak jeng. Tak jeng. Kenapa? Keberkatan. Ini sepatutnya yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi hari ini tuan-tuan ada. Kadang-kadang pasang macam-macam lagu dalam kereta. Nak berlagu juga ada. Tapi jangan lupa dalam hati, dalam di mulut sentiasa bertasbih, muji Allah, bertakbir. Kalau boleh kuat lagi bagus. Satu keluarga sebut. Nampak hasilnya. InsyaAllah kan. Dan selain itu tuan-tuan, perjalanan itu ikutlah hak laju.
120 highway ataupun 110. Larilah 110 paling tinggi. Jangan lari pula 120, 160, 200 kilometer. Ini semua tidak menepati dengan kaedah tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku perkara-perkara yang tak diingini kan. Kita tahu suasana hari ni tuan-tuan, tempat kita Malaysia ni, kematian, kalau kata apa ni, kematian ataupun penyumbang kematian yang ramai di Malaysia ni, iaitu jalan raya lah. Malangan maut tuan-tuan. Kita baca semua. Kita tak tahu bulan puasa pun satu keluarga 2-3 orang mati kan. Raya lagi lah tuan-tuan, tengok keluarga tu mati, keluarga ni mati. Dan tak mustahil esok ni orang akan baca pula keluarga kita pula. Jadi dalam agama ni dia cukup lekat. Dia nak usaha apa je tuan-tuan. Termasuklah dalam pemusafiran yang diceritakan dalam hal ini dan ditambah sikit dengan suasana raya tuan-tuan. Jadi berjaga-jaga. Jadi berbalik kepada puasa tadi, pilihlah. Kenapa? Tadilah perjalanan yang memenatkan. Musafir ni memenatkan, menyusah. Tambah dreba pula. nak kawal kenderaan hak menumpang tu, masuk je senyap terus lah ya awak ni. Tidurlah kita yang di bawah ni. Kita pelek ni. Kita yang memandu, tidur kita lokang masuk lokang je awak ni. Sebab tu usaha tadi, takut mengatuk, takut tak rok, tak sempat, perut lapar pula, mudah mengatuk pula puasa kan tuan-tuan. Dia mari sekejap. Dia mari sekejap dengan main. Kita duduk saja pun, Allah terlena dah apa-apa, tambah kenderaan. Kalau rasa macam tu, berhentilah. Jangan duduk tebing. Lepas tu kita tengok dalam video orang torak, jalan elok-elok, masuk dalam orang. Langgar di lori dan sebagainya. Hak biasanya banyak juga. Kita molek dah lalu. Nung hak seluah pula. Babah masuk lorong kita. Ni semua antara lah perkara-perkara yang masuk. Letih, dalam keadaan mengantuk, dalam kata tadi tak baca doa. Ini sila ajar. InsyaAllah dengan amalan-amalan ini, Allah Ta'ala akan jaga diri kita babah, terbabah ataupun apa-apa yang kita lihat. Kita tak tengok highway, jalan kita dah. Tu dekat santai tu. Makan orang semua situ dah. Hati semua situ dah. Biasanya orang dari Kuantan, dari Bandar ni, di Kona tu, dekat santai tu, dia akan masuk jalan. Hak kita daripada sini ni. Daripada ke Padang, daripada Sungai Suai. Baru ni, 2-3 minggu lepas dah. Hailak dengan kereta. Tengok tu bujur je jasad. Mati. Sebelum ni dah, berapa orang dah mati tu. Makan orang sungguh jalan tu. Jadi cerita nak gabung molek dah. Belum kita jalan molek dah. Terbabah ni masuk ni. Berapa terbabah tu? Lain tak lain. Tadilah mungkin mengatuk. Kalau mengatuk, kalau lari slow, insyaAllah, ni rasa bapak laju ni. Bila bapak laju, bila kona, terbabah. Terbabah naik dia, masuk lain orang. Ini nak khabar. Mudah sangat. Nak berlaku, orang kata kecelakaan, bawa kepada malangan maut, bawa kepada kematian. Ingatlah orang yang kita kasih, kita sayang, anak isteri kita bawa. Yang orang kata, pada dia kata, biar lambat asal, selamat tadi. Patah Melayu kita kata tak? Beri nasihat semua. Baik. Jadi terpulang tadi. Tapi ingat, kalau dah buka, maka ingat puasa itu perlu diganti. Jangan tok ganti-ganti. Tu. Baik. Dan seterusnya, Nabi SAW dalam hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu fi safar fara'a rajulan faqad ijtama'a an-nasu alayhi wa qad zullala alayhi faqala ma lah qalu rajulun sha'im faqala Rasulullah sallallahu laisa minal birri an tasumu fi safar. Masih lagi dalam pemusafiran daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam perjalanan musafir, baginda melihat seorang laki-laki yang dikerumuni orang ramai. Nabi tengok ada laki-laki ni orang pakai khumur dia. Khumur. Orang itu dilindungi daripada panas. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang terjadi dengannya? Apa orang khumur ni? Orang duduk tepuk kain nak melindungi dia daripada panas ni. Ramai. Mereka menjawab, dia sedang puasa. Nabi tanya, apa orang pakai khumur dah lindung dia, beri teduhan, orang akak kain tudung dia dan sebagainya.
Rupa-rupanya laki-laki ni dalam puasa penat dah ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk yang ini kebaikan jika kamu berpuasa selama dalam perjalanan. Kalau tengok hadis ini, maksudnya satu galakkan untuk kita berbuka. Berbuka lebih baik daripada berpuasa kalau kita dalam perjalanan yang memenatkan yang jauh. Sebab tadilah dijaga Islam ni, dijaga harta, dijaga termasuklah nyawa. Jadi dengan ibadah puasa walaupun dia adalah satu kepaduan, namun dalam Islam bila sebut tentang nyawa nyawa orang itu sendiri, nyawa keluarga, maka Islam mengharuskan boleh dia buka puasa. Sehingga Nabi kata, dia kata terbaik orang yang musafir itu berbuka berbanding dengan puasa dah. Jadi gitulah. Tengok penat sangat apa nak petak nak pesah dah. Apa kumuri tuduh pulak kipak-kipak kan nyusah tu maksudnya kan. Lepas tu Nabi kata elok kebaikan yang terbaik iaitu buka puasa. Jadi apapun pilihan untuk diri kita Allah dah beri dah. Sehingga untuk orang yang musafir ni sama ada berpuasa atau meneruskan boleh belaka. Cuma dalam hadis yang lah ini tersebut lebih baik berbuka. Tapi ingat, ganti pada waktu-waktu yang lain selepas kata puasa Ramadan. Okey, hadis yang akhir untuk pagi ini tuan-tuan, kita ambil kelebihan apa dia? Ya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyami dahri. Ini hadis mengenai puasa enam. Baik. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan berpuasa ia setahun penuh. Ini satu motivasi. Satu lagi ganjaran yang Allah Taala nak beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selesai ia melakukan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari ataupun 29 hari, maka teruskan pada bulan Syawal puasa 6, iaitu puasa 6 hari. Barang siapa Nabi kata puasa Ramadan penuh lalu ditambah pula Syawal 6 hari, Allah beri ganjaran seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Ini pun satu juga. Satu lagi dia kata amalan yang kita boleh buat. Maka masuk Syawal, kecuali satu Syawal tu, satu Syawal yang ngalah tuan-tuan. Ni disebut puasa haram ni. Jangan pula bila Syawal baru je satu Syawal puasa dah. Jangan. Satu Syawal kita kena reservekan. Sebab itu hari yang diharamkan. Puasa yang diharamkan tuan-tuan termasuk satu Syawal, 10 Zulhijjah dan juga hari Tasyrik. Tak boleh puasa ni. Itu tinggal dulu hari raya kedua lah. Tak hari kedua boleh. Sampailah habis Syawal. Dan bagaimana kalau kita melakukan selang-seli? Boleh je. Tak semesti orang katanya nari direct. Tak mestinya. Syarat dalam bulan Syawal. Ada yang tak faham tu. Nak tumpan juga, nak tumpan juga. Nari direct tu. Tak payah. Ada pun orang yang mampu. Tak ada masalah. Boleh. Jadi kita faham. Ilmu puasa Syawal buat dalam bulan Syawal. Buat dalam bulan Syawal. Tak semesti orang kata berturutan atas kemampuan kita. Baik. Jadi ini tuan-tuan. Jadi ingat syarat dia puasa sebulan tu. Sebab ada yang ilmu sonsa, dia tak puasa Ramadan, dia bahannya puasa khotnah. Dia puasa 6 saja. Dia kata tu hari Nabi kata orang yang puasa 6 pahalanya sebagaimana setahun puasa. Sebab tu dia kata tak payah puasa Ramadan, puasa 6 saja. Ini ilmu sonsa. Ilmu yang salah. Jadi kita ni kita tahu dia syarat dia mestilah puasa Ramadan dulu, barulah sambung dengan Syawal, barulah dapat seolah-olah dia puasa setahun penuh. Okey, wallahu a'lam. Sekadar itu saja perkongsian ilmu pagi ini. Mudah-mudahan sebanyak ada manfaat ilmu untuk kita amal dan kita sampaikan. Mohon maaf kesilapan kesalahan tulis. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah pun mesti sendiri, namun hakikat daripada Allah Taala segalanya. Dan akhirnya saya ingin jugalah mengucapkan selamat hari lah, hari raya tuan-tuan. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan dan dapat lagi kata dipanjangkan umur dan kesihatan untuk menyambung lagi kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr, innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.